Subang. Terima kasih Tuan Sri Pengerusi memberi peluang untuk melibatkan dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya ingin sentuh perkara 020,000 Polis Diraja Malaysia dan khususnya pada 20,300 penyiasatan jenayah. Perkara yang saya ingin bangkitkan adalah berkaitan dengan cara kita gunakan atau deploy dengan izin anggota-anggota polis Diraja Malaysia yang sedia ada. Mengikut maklumat yang saya ada, berkaitan dengan jumlah anggota PDRM, pada 2005 kita ada pada masa itu lebih kurang 90,000 dan kita sudah meningkatkan jumlah itu pada tahun lepas 2010 kepada lebih kurang 106,000. Dan ini bermaksud nisbah anggota yang kita ada kepada bilangan penduduk Malaysia secara rambang adalah satu anggota polis lebih kurang kepada 260 penduduk. Bermaksud nisbah ini tidak lari dengan tidak jauh banyak daripada nisbah yang disyorkan oleh pihak Interpol. Dan si pengurusi pihak Interpol mensyorkan nisbah yang ideal dengan izin yang sesuai seorang anggota polis kepada 250 orang. Dan kita tidak jauh daripada itu. Jadi ini memberi gambaran bahawa masalahnya bukan jumlah anggota kita di PDRM. Tetapi nampaknya adalah cara kita menggunakan jumlah yang kita ada itu. Dan apabila saya nampak bilangan anggota yang terlibat dalam bahagian pengurusan atau logistik, malangnya kita melihat daripada 5 tahun ni, 2005 sampai 2010, jumlah ini yang sepatutnya dikurangkan telah meningkat daripada 36.5% kepada 40.7%. Padahal bahagian yang penting untuk mencegah jenayah, iaitu bahagian yang saya sebut tadi, penyiasatan jenayah, bahagian yang akan mengambil tanggungjawab yang utama untuk siasat dan pastikan jenayah tidak berlaku, jumlah mereka kekal daripada 8.7% sehingga sekarang 8.8%. Padahal bahagian itu patut dipertingkatkan mungkin 25 atau 30% untuk memastikan kadar jenayah yang kita nampak masih sangat tinggi di seluruh negara ini dikurangkan. Survei yang dibuat oleh kerajaan sendiri telah menunjukkan bahawa separuh bilangan penduduk Malaysia telah mengutarakan perasaan mereka masih hidup dalam suasana di mana mereka takut jenayah. They are living dengan izin, they say they are living in fear of crime. Ini terbukti, ya. Ini daripada bancian yang dibuat oleh kerajaan sendiri. Jadi saya ingin tanya pada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah usaha yang sekarang akan dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan jumlah anggota PDRM kita ini digunakan dengan cara yang lebih berkesan, ya? Saya tahu kerajaan berhasrat untuk mempertingkatkan lagi jumlahnya. Saya dengar jumlah 20,000 sampai 50,000 akan dipertambahkan. Tetapi pada hemat saya itu bukan caranya, sebab nisbah yang kita ada sekarang lebih baik daripada Thailand, Australia, United Kingdom dan Singapura. Jadi jumlahnya cukup. Hanya cara yang kita gunakan mereka. Kita deploy mereka di tempat-tempat yang perlu. Jadi itulah satu soalan dan pandangan kepada kementerian. Dan berkaitan dengan kawasan Subang, saya ingin beritahu pada Timbalan Menteri, walaupun saya sebut tadi, ya, nisbah kita secara amnya baik. Kita ada satu anggota polis kepada 260 penduduk secara am di seluruh negara. Tapi apabila kita lihat tempat-tempat tertentu, dan saya akan sebut sebagai contoh, Kota Damansara di kawasan saya, Taman Ehsan, sebab inilah kawasan bandar memang. Nisbah
di mana, dan bila saya tanya pada OCS Balai, berapa anggota balai, apakah kawasan yang dijaga, apakah anggaran penduduk di dalam kawasan itu, saya terkejut apabila saya dapat statistik yang menunjukkan mereka dipertanggungjawabkan menjaga kawasan dengan nisbah yang sudah lari jauh daripada 1:250 yang disyorkan oleh Interpol. Kota Damansara sebagai contoh. Kita sekarang kita letak beban yang terlalu berat atas anggota polis kita, di mana kita minta satu orang menjaga 3,000 orang. Satu orang menjaga 2,000 orang. So, sudah lari 8 kali, 12 kali daripada nisbah yang disyorkan oleh Interpol. Jadi, saya ingin syorkan pada Timbalan Menteri, itulah punca masalah dia. Saya tidak salahkan kadang-kadang anggota polis yang kadang-kadang kata tak boleh buat kerja. Sebab macam mana boleh mereka buat kerja? Bila satu orang anggota polis diminta dia dipertanggungjawabkan menjaga 2,000-2,500 orang. Dan inilah nisbah yang kita ada sekarang, realiti dia. Dan bila saya tanya pada kawasan-kawasan yang serupa ni macam Puchong, sebahagian Petaling Jaya, itulah nisbah juga. Jadi inilah mesti ditangani dengan serta-merta oleh pihak kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk pengurusan polis. Dan jadi kita mesti adil kepada rakyat kita dan juga kepada PDRM. Kita tak boleh letak beban yang begitu besar kepada mereka dan minta mereka jaga bilangan-bilangan penduduk dengan nisbah macam ini. Jadi saya syorkan pada kementerian ini mesti ditangani dengan cepat. Kita mesti redeploy dengan izin anggota PDRM kita daripada tempat lain kepada tempat di mana macam kawasan saya Subang dan kawasan-kawasan serupanya, di mana nisbah ini tidak boleh dikekalkan ataupun diteruskan dengan nisbah macam sekarang. Satu anggota polis jaga dua secara menyeluruh. Kita mesti alih mereka daripada pengurusan dan logistik dan pertingkatkan mereka yang terlibat secara terus dalam usaha mencegah crime dan siasat mencegah dan sebagainya. Jumlah itu mesti dipertingkatkan daripada jumlah sekarang kepada satu yang kurang-kurang 30% atau lebih kalau boleh, untuk pastikan kadar jenayah ini dikurangkan. Satu lagi saya ingin tanya kepada Timbalan Menteri, dan ini boleh diberi secara bertulis kalau tidak boleh diberi malam ini, ialah apakah profil PDRM kita dari segi kaum, ya? Adakah kita ada satu PDRM yang mencerminkan muka rakyat Malaysia ataupun tidak selaras dengan muka rakyat Malaysia? Sebab kita tahu untuk community policing dengan izin yang berkesan, rakyat mesti ada keyakinan dengan anggota PDRM, dan mereka akan ada keyakinan itu bila mereka melihat masyarakat Malaysia atau kaum mereka sendiri ada di dalam PDRM juga dalam jumlah yang beri keyakinan. Jadi statistik ini penting dan saya minta diberikan kalau boleh malam ini, atau kalau tidak boleh secara bertulis. Dan saya ingin mensyorkan bahawa kementerian memastikan profil, kita nampak breakdown ataupun dengan izin anggota PDRM kita, baik lelaki atau perempuan, harus mencerminkan wadah bilangan penduduk Malaysia ataupun wadah rakyat Malaysia lah, ya, secara am itu. Tan Sri Pengurusi, saya ingin alih pada butiran 060,000 berkaitan dengan pendaftaran negara. Isu yang saya ingin bangkitkan adalah tentang jumlah warga asing. Saya minta maksudnya adalah tentang jumlah orang yang telah diberi kewarganegaraan, ya, yang akan kewarganegaraan dengan IC biru, di mana dalam nombor IC mereka adalah kod 71. Kod 71 saya difahamkan memberi maksud lahir di luar negara. Di luar negara. Ya.
Memang itu bukan satu fenomena yang istimewa, ada ramai yang dilahir di luar negara, itu tidak masalah. Tapi saya ingin tanya, dari Mac 2008 sampai sekarang, bolehkah Timbalan Menteri memberi jumlah berapakah jumlah orang yang telah dianugerahkan kewarganegaraan dalam tempoh itu sampai sekarang, Mac 2008 sampai sekarang, dan bolehkah kita dapati satu breakdown dengan izin dari segi negeri yang asal, bermaksud berapa daripada Indonesia yang dilahir di Indonesia, berapa yang dilahir di Bangladesh, katakan ada daripada Bangladesh dan serupanya. Kita ingin tahu apakah breakdown dia, kalau boleh. Sebab isu ini sudah jadi satu isu yang kontroversial, dengan izin. Ada banyak tuduhan sekarang dibuat bahawa ada usaha untuk mendaftarkan orang asing sebagai warga negara Malaysia dan sebagainya. Jadi jumlah ini akan membantu kita dalam hal itu, dalam siasatan itu, sama ada tuduhan itu adalah berasas atau tidak. Dan saya minta jumlah itu diberikan, iaitu jumlah yang mendapat IC biru dalam tempoh Mac 2008 sampai sekarang. Dan sepengurusi saya ingin juga sebut sentuh perkara 080,000. Ini adalah berkaitan dengan pendaftaran pertubuhan. Dan ini di sini saya ingin tanya dan minta jawapan tentang status permohonan pendaftaran Pakatan Rakyat, ya, yang sudah dimulakan 2 tahun dahulu. Permohonan asal tidak menerima apa-apa jawapan pun, satu perkara yang kita kesal. Pada masa itu permohonan itu memang diterajui oleh seorang bernama Datuk Zahid Ibrahim, tetapi selepas beliau keluar daripada Parti Keadilan Rakyat, permohonan baru dibuat. Nama dia digantikan oleh pemimpin daripada Pakatan Rakyat, tapi malangnya itu pun tidak dapat jawapan yang rasmi daripada pendaftar pertubuhan. Jadi inilah permohonan daripada parti-parti politik yang berdaftar, yang telah membuat keputusan untuk bergabung dan telah menyempurnakan permohonan yang lengkap mengikut semua peruntukan undang-undang yang sedia ada. Tetapi malangnya kita belum dapat jawapan yang resmi, dan ini bagi saya ini tidak menggambarkan satu sikap yang sesuai bagi pihak jabatan, ya, sikap yang telus dan bertanggungjawab daripada pegawai kerajaan yang dipertanggungjawab dengan tugas ini. Saya minta pihak kementerian kalau boleh bagi satu jawapan pada malam ini, ataupun satu laporan status dia, status permohonan untuk pendaftaran, dan kenapa setakat ini tidak ada apa-apa jawapan. Akhirnya, apa ini? Timekeeper adalah di sini. Apa masalah dia, Tan Sri? Masalahnya cuma saya tidak tegur yang bermanfaat. Baik, okay. Santai, I just listen patiently. Akhir dia. Okey. Akhirnya perkara 050,000 berkaitan dengan agensi anti dadah kebangsaan. Memang saya rasa seperti yang disebut oleh beberapa ahli lain, dadah ini memang satu perkara yang penting. Ada masalah dadah. Saya ingin tahu daripada Timbalan Menteri, bolehkah Timbalan Menteri beri satu gambaran secara lazim kepada Dewan Yang Mulia ini dalam 5 tahun kebelakangan ini, mungkin 2006 sampai sekarang, apakah pattern, dengan izin, dari segi masalah kedudukan masalah ini, dari segi kita boleh gunakan macam indicators, dengan izin, rampasan dadah, jumlah penagih dan sebagainya. Inilah untuk dapat gambaran masalah ini ada kurang atau bertambah. Jadi saya minta Timbalan Menteri beri satu jawapan bahawa mengikut indikator-indikator itu, ya, jumlah penagih, rampasan dadah, tangkapan untuk
trafficking darah dan sebagainya, apakah gambaran itu? Dan secara lazim, ya, adakah kita masih masalah ini masih jadi lebih serius? Sebab daripada jawapan saya terima hari ini, di bawah Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas, tanpa ini tahanan tanpa bicara, tahun ini saja, Januari sampai Oktober kita tangkap 622 orang, tangkap tanpa bicara, ya. So apakah ini bermaksud? Adakah ini kita masih gagal menangani masalah ini dan kenapa? Dan kalau boleh statistik-statistik secara detail diberi, kalau boleh secara bertulis. Last kali Tan Sri, dan ini betul-betul last kali, ya, ini betul. Perkara 70, yang ini penting sebab ini perumahan polis. Sila. Ini perumahan polis. Butiran 78,000. Jangan Kita jumpa apa yang bersama kau. dalam bajet pembangunan, kita bercadang membelanjakan 28 juta ringgit untuk perumahan polis. Kita sokong itu sebab perumahan polis itu sangat penting. Saya nak tahu berapa unit rumah akan dibina dan di mana. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Ahli yang hormat, saya tahu ramai yang ingin berujar. But if you keep to your time allocated 10 minutes, semua dapat peluang. Jadi itu kerjasama yang saya minta. I can assure you all of you can speak. Sekarang ini saya panggil dua-dua.